Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrabbilazim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qalat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat menyambung pembacaan Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi rahimahullah taala, dan insya-Allah kita sambung pada bab yang ke 24 berkenaan dengan cara makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke 134, yakni ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan, Nabi akan duduk secara duduk iqa' ataupun duduk bertinggung. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin faraaituhu ya'kulu wa huwa muqa'in minal ju'. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa kepadanya buah tamar, maka aku melihat baginda makan sambil duduk secara al-iqa' kerana lapar. Jadi ni hadis ni nak ceritakan ataupun nak bagi tahu kepada kita bahawa bagaimana cara Nabi itu duduk ketika mana baginda sedang makan. Yakni Nabi itu kalau sedang makan, baginda akan duduk secara duduk iqa'. Menurut riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad, Sayyidina Anas bin Malik menceritakan Rasulullah SAW telah dihadiahkan tamar. Lalu baginda itu mengagih-ngagihkan dengan bekas yang sama, di mana akulah, yakni Anas bin Malik lah, akulah yang menjadi perantaraannya sehinggalah habis kurma itu diagihkan. Nabi SAW itu apabila dihadiahkan kurma, baginda agih-agihkan kurma tersebut, gunakan bekas yang sama, diagih-agihkan kepada sahabat-sahabat sehinggalah habis kurma itu diagihkan. Kemudian barulah baginda makan daripada tamar itu sambil baginda duduk secara iqa'. Duduk secara iqa' itu duduk yang di mana dia macam duduk kita duduk berlutut. Kita duduk berlutut tu, tetapi kaki kita yang kita punya kaki itu kita lipatkan. Kaki yang ni lah, ibu jari kaki kita itu kita lipatkan. Duduk secara iqa'. Kemudian barulah baginda makan daripada tamar itu sambil duduk secara iqa' dan makan dengan agak pantas. Nabi SAW itu duduk, bukan duduk yang kita macam duduk bersila ataupun kita makan sambil bersandar dan sebagainya. Itu adalah cara makan orang yang nak berlama-lama dengan makanan, ataupun cara makan orang yang nak makan dengan banyak. Tetapi apabila baginda makan, baginda itu tidak ingin berlama-lama di hadapan makanan dan juga tidak mahu makan banyak. Sebab itu duduk baginda Nabi SAW itu seolah-olah baginda ingin bergegas bangun. Baginda ingin bersegera bangun. Apabila selesai saja makan, boleh terus bangun. Itu kalau macam kita duduk bersila kan, kita nak pusing kaki dulu, baru boleh bangun dan sebagainya. Tapi baginda itu duduk ketika mana makan, duduk seperti seolah-olah baginda itu ingin bergegas berdiri, ingin bergegas bangun. Dah selesai makan terus nak bergegas bangun. Itu duduk, bagaimana cara duduk baginda Nabi SAW. Dan Nabi tidak suka untuk berlama-lama di hadapan makanan lah. Nabi tidak suka berlama-lama di hadapan makanan, walaupun seperti yang kita selalu gunakan, makan kena kunyah 40 kali, makan kena kunyah banyak kali kan, supaya makanan tu hancur dan sebagainya. Sampaikan kita makan itu dengan makan
dengan waktu yang terlalu lama. Dengan sebab apa? Dengan sebab makan kena perlahan-lahan, kena makan kunyah perlahan-lahan, kena kunyah 40 kali. Tetapi baginda Nabi SAW itu tengok bagaimana baginda Nabi cara duduknya. Duduk ketika makan itu seolah-olah ingin bergegas bangun, seolah-olah ingin bergegas berdiri. Tidak, Nabi itu duduk berlama-lamaan di hadapan makanan. Duduk lama-lama lah, macam nak makan dengan lama, makanan yang banyak. Orang yang duduk lama-lama ni sebenarnya dia nak makan banyak. Itu yang baginda Nabi SAW tidak buat lah. Tapi kita buat. Kita seolah-olah itu boleh katakan kita ini menunggang. Kita ini menunggang hadis Nabi SAW. Itu bahaya. Sebab itu kalau ikut yang sebenarnya, Nabi SAW itu tidak suka untuk berlama-lamaan di hadapan makanan. Tidak suka tidak berlama-lama di depan makanan. Sebab pun Nabi pun makan dengan kadar makan yang sedikit, bukan makan dengan makan yang banyak. Itu yang secara betulnya bagaimana Nabi SAW itu makan. Melihat kepada cara makan baginda, aku mengetahui bahawa baginda sedang lapar ketika itu. Cara duduk al-iqa' ini macam kita sebutkan tadilah, duduk di atas pangkal peha dengan dalam keadaan ingin segera bangun. Duduk itu macam seolah-olah ingin bersegera bangun. Bukan dengan duduk menetap di atas lantai. Seperti menetap di atas lantai itu, punggung kita itu ditetapkan punggung kita itu di atas lantai. Seperti duduk bersila ataupun kita makan sambil bersandar ataupun berbaring dan sebagainya. Itu bukan duduk al-iqa' lah. Al-iqa' ini dia duduk macam dia lipatkan kaki, dilipatkan kaki itu macam kita duduk di antara dua sujud lah. Duduk di antara dua sujud. Tetapi bukan kita duduk macam yang selesa tu lah. Boleh tengoklah dekat bagaimana, boleh search lah bagaimana duduk secara duduk al-iqa', bagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Boleh inilah boleh buat kajian sikit bagaimana cara duduk Nabi SAW itu. Nabi duduk secara al-iqa' ataupun duduk bertinggung. Dan bagaimana cara duduk bertinggung itu, itulah yang dibuat ataupun dilakukan oleh baginda Nabi ketika baginda sedang makan. Nabi tidak pernah duduk bersila. Nabi tidak pernah duduk secara bersandar ataupun berbaring ketika makan. Nabi tidak pernah. Yang kita sajalah, orang Melayu sajalah yang duduk secara bersila ketika makan. Tapi yang sebetulnya apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW itu, Nabi tidak pernah, itu maksudnya jarang. Jarang sekali Nabi itu duduk secara bersila. Kebanyakan masanya Nabi akan duduk secara duduk bertinggung. Duduk al-iqa' ataupun duduk dengan mengangkatkan duduk al-iqa', tetapi kaki sebelah ataupun peha sebelah, peha kanan ataupun peha kiri itu dirapatkan ke perut. Kalau nak dengan lebih jelas bagaimana duduk yang disebutkan ataupun duduk sunnah ini, boleh tengok bagaimana sahabat-sahabat kita dalam kalangan golongan tabligh ketika mana mereka makan beramai-ramai itu, itulah cara duduk al-iqa'. Dia tidaklah duduk secara bersila. Dia duduk macam dia duduk di atas kaki lah, maksudnya duduk di atas tumit kaki. Duduk di atas tumit kaki. Boleh tengok bagaimana sahabat-sahabat kita dalam orang-orang tabligh, itulah yang duduk yang sunnah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Jadinya apa yang kita boleh buat kesimpulan daripada bab yang ke-24, iaitu bagaimana cara duduk baginda Nabi SAW ini adalah, yang pertamanya, ketika mana Nabi SAW itu makan, baginda tidak pernah mensia-siakan makanan itu walaupun sedikit. Dengan makna Nabi SAW itu akan menghabiskan keseluruhan makanannya, tidak dibiarkan ada sisa-sisa ataupun baki-baki makanan itu, tidak Nabi biarkan. Nabi akan makan dengan habislah. Termasuklah baginda akan menjilat jari-jarinya yang digunakan untuk makan itu, baginda akan menjilatnya. Menjilat jari. Kalau baginda makan menggunakan 3 jari, maka 3 jari itu akan dijilat oleh baginda Nabi SAW. Kalau baginda makan dengan menggunakan 5 jari, maka
kelima-lima jari itu akan Nabi jilat, sehingga kan tidak ada sisa-sisa makanan ataupun saki-baki makanan yang tinggal dalam bekas ataupun pinggan baginda Nabi SAW. Yang keduanya, ketika makan, Nabi SAW tidak suka duduk bersila, duduk bersandar atau mengiring di atas rusuk. Duduk bersila akan membawa kepada berlama-lama di hadapan makanan. Duduk bersandar atau mengiring ketika makan boleh menjejaskan kesihatan. Kalau kita duduk bersila, bermakna kita itu kita hendak duduk berlama-lama di hadapan makanan. Kalau kita duduk secara bersandar ataupun mengiring di atas rusuk, itu boleh menjejaskan kesihatan kita. Ini makan sambil baring, makan sambil sandar, itu boleh menjejaskan kesihatan. Sebab itu Nabi SAW duduk baginda Nabi itu tidak duduk yang menetap, tidak duduk punggungnya itu tetap di atas lantai, tidak. Duduknya itu duduk yang seolah-olah ingin segera bangun, ingin bersegera bangun. Yang ketiganya, kesimpulan yang kita boleh buat adalah cara duduk Nabi SAW ketika makan ialah duduk secara al-iqa'. Duduk secara al-iqa'. Dan yang keempat, Nabi SAW tidak menggunakan kesemua jarinya ketika makan, akan tetapi menggunakan 3 jari sahaja. Nabi SAW itu makan hanya menggunakan 3 jari sahaja. Tapi kalau kita ini nak menggunakan lebih daripada 3 jari, maka dibolehkan. Sebabkan kita ini orang Melayu, kita ini makan nasi. Makan nasi tidak agak sukar untuk kita makan dengan menggunakan 3 jari sahaja, tapi dibolehkanlah untuk kita menggunakan 5 jari. Dan apa yang kita boleh ambil adalah penggunaan jari, berapa banyak jari yang digunakan untuk makan itu mengikut kepada keadaan makanan kita. Kalau kita makan itu macam kita makan kuih, macam kita makan roti, kita makan kurma dan sebagainya, benda-benda yang kita boleh pegang dengan menggunakan 3 jari saja, maka kita boleh pakai 3 jari. Tapi kalau makanan kita itu tidak agak sukar untuk kita hanya menggunakan 3 jari, maka dibolehkan untuk menggunakan 5 jari. Menggunakan 5 jari kita, tidak ada masalah, dibolehkan. Jadinya setakat itu sajalah perkongsian hadis berkenaan dengan cara makan Nabi SAW, yakni kita hadis yang ke-134 tadi merupakan hadis yang terakhir di dalam bab yang ke-24 berkenaan dengan cara makan Nabi SAW. InsyaAllah kita akan sambung kembali pada hari esok dengan bab yang terbaru, bab yang baru, iaitu bab yang ke-25 berkenaan dengan ciri-ciri roti Rasulullah SAW. Ciri-ciri roti yang dimakan oleh Nabi SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.